Okey, hai sekali lagi. Terima kasih kerana menunggu dan terima kasih juga kerana menyertai webinar hari ini, anjuran iTrain yang bertajuk bagaimana otomasikan respons jualan dengan WhatsApp. Sekiranya anda dapat mendengar dengan jelas, sila type komen ya di ruangan komen di Facebook Live anda. Dan juga jika terdapat sebarang pertanyaan, bolehlah juga anda ajukan soalan tersebut di ruangan komen juga. Soalan akan dijawab selepas selesai webinar sesi nanti. Jika anda ingin mendapatkan akses rakaman sesi rakaman webinar, sila isi borang maklum balas yang akan anda dapati di bahagian sembang atau kami akan letakkan linknya pada sesi nanti, akhir sesi nanti. Hari ini, Hilmi sebagai trainer dan speaker untuk iTrain akan bersama kita. Tetapi sebelum kami mula, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang iTrain. So, di iTrain kami adalah perintis dan peneraju dalam pembelajaran teknologi. Di iTrain kami percaya ada dua prinsip utama. Kekuatan teknologi untuk membentuk masa depan dan membantu kita membina dunia yang lebih baik. Minat yang mendalam pada pembelajaran adalah sumber kepintaran dan kesejahteraan manusia. Matlamat kami yang didukung oleh kerajaan dan akademik adalah untuk menjadikan perniagaan di Asia dilengkapi dengan aplikasi dan pengetahuan teknologi terkini dengan pantas. So, jika anda dapat lihat, inilah kursus pensijilan kami yang tertumpu pada teknologi pengetahuan dalam bidang seperti anda dapat lihat sekarang ni, dari aplikasi mudah alih, blockchain, data science, sehinggalah pemasaran digital dan juga cyber security. Ini adalah klien atau pelanggan korporat kami yang terdiri daripada sektor kewangan, teknologi, industri dan juga pengeluaran. So itu saja dari saya pada hari ini. Saya serah kepada Hilmi. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okey. Apa khabar semua? So, kita bertemu lagi pada sesi hari ini. Okey, saya nak upload saya punya slide. Apa khabar semua? Hopefully anda semua sihat, sejahtera. Kita dalam mood hari raya sekarang ni. Okey, hari ini saya akan sharekan benda yang sama juga berkenaan dengan WhatsApp, penggunaan WhatsApp for business. So, apa yang saya akan share ni, kita akan share selama lebih kurang dalam sejam setengah lah. Dan ini adalah sesi praktikal di mana anda boleh tengok dan anda boleh aplikasikan juga. Dan yang terbaiknya jika anda ada soalan, anda ada apa-apa pertanyaan, anda boleh bertanya pada sesi yang akan datang. Sesi akhir sesi nanti. Okay? Okay, so biar saya mulakan dulu. Sekejap saya upload saya punya slide. Alright, so tajuk kita pada hari ini adalah WhatsApp Commerce, iaitu itu WhatsApp Commerce. Dia basically adalah satu topik yang sangat-sangat baru di Malaysia mostly, dan saya boleh kongsikan ini ada berkait rapat dengan pengumuman daripada pihak Facebook sendiri, di mana untuk membantu lebih ramai usahawan-usahawan mikro terutamanya untuk mengaplikasikan teknologi kepada bisnes. Okay, untuk pengetahuan anda, untuk WhatsApp for Business ni dia lebih kepada produk-produk daripada Facebook. Sebab WhatsApp pun memang daripada Facebook. Dan saya sendiri menggunakan WhatsApp sebagai salah satu medium di dalam saya punya marketing channel. Okay? Dia ada 3 modul utama. So yang pertama melibatkan WhatsApp itu sendiri. So kalau anda mempunyai WhatsApp, anda semestinya kena familiar dengan konsep reply. Anda boleh attach gambar, anda boleh attach video dan sebagainya. Tapi ada tambahan lagi, sebenarnya kalau kita menggunakan ni, anda perlu mendownload WhatsApp baru, okay? Di aplikasi yang dikenali sebagai WhatsApp for Business. So ini adalah
totally separate activity. Dia tak sama macam WhatsApp yang lama. Apa beza dia? Anda ada lebih banyak fungsi lah, terutamanya anda boleh letak logo, anda boleh letak katalog, anda boleh letak alamat, anda boleh letak even auto reply. Okay, so dalam sesi ini saya akan explainkan sedikit apa itu WhatsApp for Business dan bagaimana dia penggunaan WhatsApp for Business. Sebenarnya kita boleh integratekan sekali dengan produk di Facebook yang lain. Terutama sekali yang famous yang saya gunakan adalah di Instagram dan juga di Facebook fanpage. So anda perlu ada Facebook fanpage, anda perlu ada Instagram dan anda perlu ada juga WhatsApp for Business. Okay, so tiga-tiga ekosistem ni sangat melengkapi dan tambahan yang kita nak bincangkan pada sesi hari ini adalah bagaimana tambahan untuk gunakan WhatsApp Commerce pula. Okay, so WhatsApp adalah medium untuk anda berinteraksi dengan pelanggan dan Commerce section adalah di mana untuk aktiviti pembelian yang berlaku. Seperti yang saya mention, adanya katalog, adanya dan macam-macam lagi lah. Right. So next. Okay, so ini nama saya Angkuh Helmi. Okay, so basic saya punya background, saya adalah seorang consultant dan saya seorang seller online lah. Alright, so anda boleh follow di IG saya dan juga saya aktif di TikTok. Alright, so apa itu WhatsApp for Business? Basically dia adalah salah satu aplikasi tambahan di mana anda boleh gunakan channel marketing ni secara percuma. Dan apa yang bestnya lagi, kaedah yang saya gunakan ni dia mengeratkan antara interaktif saya bersama dengan pelanggan. So pelanggan akan rasa more personalized, customer akan rasa lebih senang untuk dia berurusan berbanding kaedah yang kita gunakan, kaedah e-commerce yang lain. Ia adalah konsep yang sama je sebenarnya. Sebab beza dia, satu website e-commerce, satu gunakan WhatsApp di dalam for business ni. Tapi kita hybridkan, kita gabungkan dia untuk memudahkan kerja kita untuk menerima order daripada customer. So itu objektif utama lah. So tajuk kita pun macam mana nak automatickan program ni. So bila customer bertanya, kita boleh reply sama ada menunjukkan kita punya katalog ataupun mereka boleh buat order terus di dalam WhatsApp itu sendiri. Okay, so satu fakta yang saya dapat lah, WhatsApp ni memang di Malaysia memang semua orang menggunakan WhatsApp lah, sesiapa yang ada terutamanya yang ada smartphone. So WhatsApp salah satu aplikasi penting untuk penggunaan di Malaysia. Dan satu yang saya notice, banyak customer terutamanya masa PKP ataupun waktu MCO ni, dia order ni daripada luar kawasan. Maknanya tak kisah anda di Sabah, Sarawak ke walaupun pendalaman pun, sebab WhatsApp adalah mesra kepada bandwidth. Dia tidak memerlukan data yang tinggi berbanding kalau anda menggunakan website e-commerce. Mungkin anda ada certain area tu line telefon dia problem, so diorang tak dapat nak access kepada website kita. So salah satu advantage ni, kita boleh capture tiap market ni dan dengan kaedah menggunakan WhatsApp ni lebih mesra kepada mereka yang tidak ada line yang tinggi sangat lah. Alright, so dalam sesi ni saya akan kongsikan 3 benda saja, iaitu macam mana WhatsApp for Business ni boleh membantu kepada perniagaan anda. Dan kita akan terus mula macam mana untuk synckan ataupun integrasikan, saya ulang sekali lagi, menggunakan Facebook page, Instagram page dan tambahan sekarang adalah WhatsApp for Business lah. 3 aplikasi utama. So terutama kepada perniagaan anda, kalau anda berniaga contohnya makanan masa musim bazar Ramadan ni, ataupun anda berniaga produk whatever, ataupun anda berniaga guna servis, so sesuai digunakan di dalam konsep WhatsApp Commerce ni. Sebab apa? Sebab kita boleh tunjukkan, saya akan tunjukkan sebentar lagi, anda boleh pelbagaikan bergantung kepada bisnes anda. Anda boleh personalizekan, anda boleh upload gambar, anda boleh upload detail produk, anda boleh upload even harga produk. Dan kriteria-kriteria utama ataupun syarat-syarat wajib lah untuk anda menggunakan e-commerce, anda mesti ada add to cart. So konsep add to cart ni diaplikasikan di dalam WhatsApp Commerce. So kalau anda pernah beli Lazada ke atau anda pernah beli Shopee ke, anda perasan di mana bila anda pilih produk tu, dia ada katalog, anda pilih produk tu dan di akhir sekali anda akan dibawa ke add to cart.
sebelum kaedah pembayaran. So di dalam WhatsApp Commerce ni kita ada add to cart juga. Okay, so customer nak tambah produk boleh, customer nak order lagi pun boleh. So semuanya berlaku di dalam WhatsApp tu sendiri. Okay, so kita sebenarnya memudahkan lagi kaedah inventory kita. Contoh kalau kita ada limited, saya ada kuih raya, saya minat kuih raya. So saya ada stok saya 100 je. So saya kadang-kadang bila kita share link, kita buat live terutamanya kan, macam kita guna Facebook live ke Instagram live ke, bila kita pin kita punya link jualan tu, saya akan linkkan kepada saya punya WhatsApp katalog ni. So bila saya live pada masa sama boleh berlaku interaksi, customer boleh beli immediately. The best part saya nak share sekarang, customer boleh dapat diskaun, customer boleh dapat promosi dan customer boleh dapat macam-macam lagi. Itu kaedah macam mana kita nak marketing kan. Okay? Sebab contoh saya buat promosi hari raya, saya akan ada satu kod. Hari raya, contoh ataupun Ramadan ataupun whatever lah kod kita. Contoh hari raya 10. Itu adalah kod untuk kalau anda nak beli produk, diskaun 10%. So saya boleh gunakan, saya buat poster, guna Canva ke guna apa tu, saya share di dalam Instagram ke atau di dalam Facebook ke. So sesiapa yang nak beli boleh klik link yang kita sharekan nanti dan terus boleh gunakan di add to cart, masukkan contoh raya 10 dan automatic customer boleh dapat diskaun. So sangat-sangat mudah, sangat-sangat best dan kita adalah satu website e-commerce tapi dalam versi WhatsApp. So itu benda yang paling best sekali lah, saya tak sabar sebenarnya saya nak share ni. Saya harap anda semua pun bersama-sama kami kita cuba bantu kepada terutamanya kepada online seller yang still tercari-cari lagi. Macam mana saya nak start untuk bisnes online atau macam mana saya nak jump into the e-commerce ni. Mungkin ada yang ada masalah, tak ada internet, tak reti expertise untuk buat website ke atau sebagainya. Jangan risau sebab step by step ni kita akan guide sebenarnya. The best part kalau anda ada gambar je, basic dia anda kena ada gambar je. Kalau anda tak ada gambar, anda kena ambil gambar produk tu lah. Okay? Sebab kaedah kita menjual di e-commerce ni, kita menjual melalui gambar. So kalau gambar anda cantik, cantiklah website anda. Walaupun website anda canggih mana pun, tapi kalau gambar tak cantik, itu akan mengurangkan customer untuk membeli kepada anda. Okay? So itu adalah rahsia yang saya akan sharekan pada sesi yang kedua nanti, iaitu perkara penting di dalam e-commerce. Okay, add to cart. Dan yang kedua adalah kaedah menggunakan payment gateway. So apa yang best sangat kaedah menggunakan payment gateway ni? Satu yang saya dapat kongsikan, saya sendiri menggunakan, saya target customer yang mempunyai online banking. Saya target customer yang mempunyai debit card. Saya target customer yang mempunyai credit card. Okay, sebab apa? Sebab saya nak dapat duit terus. So kalau kita guna kaedah tradisional, kita send nombor account ataupun poster lah kan, nombor account bank ke CIMB ke sebagainya, apa-apa pun. Tapi apa yang menariknya di sini, bila saya letak promo code, contoh kaedah copywriting yang saya gunakan, jika anda melakukan pembayaran sebelum pukul 6 petang ni, anda dapat 10% diskaun. So saya bagi diskaun. So hanya kepada customer yang melakukan online banking, contoh ataupun FPX. Ataupun kepada customer yang bayar guna credit card ataupun customer yang bayar guna debit card, yang bayar sekarang. Itu adalah goal utama kita. Macam mana customer nak serahkan duit kepada kita. Okay, that's the best part. Sebab dalam mana-mana business pun, kalau tak ada berlaku transaksi, tak ada sale, itu yang kita try avoid lah sebenarnya kan. So hopefully benda ni kita boleh bantu kepada anda, terutamanya yang ada problem dari segi customer yang liat sangat nak bayar ataupun customer yang susah sangat nak bayar kepada kita lah. Macam-macam alasan lah. On the way dia nak bayar guna CDM, on the way nak pergi bank tu anak tiba-tiba nak beli gula-gula lah, nak beli jajan, berhenti kat mamak. Lepas tu sampai kat bank tengok, alamak duit cash tak cukup pula. So tak dapat bayar itu. Oh, minta maaf lah saya bayar esok. So bila esok lagi, lusa lagi dan sebagainya, dia mendelaykan sale tu. So tu satu customer, kalau 10 customer macam tu, tak ada transaksi yang berlaku. So sangat-sangat tak best. So apa yang saya mudahkan sekarang ni, dengan penggunaan payment gateway, kita ada 3 option. Kita boleh menerima bayaran menggunakan online banking.
Okay, online banking seperti anda tahu, Maybank to Use, MB Clicks, atau anda boleh gunakan banyak-banyak lagi plugin atau banking yang ada di Malaysia mostly. So selain itu anda boleh gunakan juga aplikasi sama ada menggunakan, kalau kita gunakan contoh saya gunakan Bplease, dia boleh integrasikan dengan PayPal. So kita boleh accept payment menggunakan credit card dan juga debit card. Tapi ada charges yang sendirilah. Tapi charges dia tak berapa tinggi sangatlah. Tapi sekarang ni kita memudahkan. Kenapa saya ada certain campaign tu saya hanya sasarkan kepada mereka yang ada credit card. Okay, yang best part sebab customer yang ada credit card ni adalah customer yang ada duit. Dan diorang dari segi spending setakat RM100, RM200 ni tak ada problem sebenarnya. Okay, dan diorang willing to spend more, maknanya dia akan beli lebih banyak produk berbanding dengan customer yang tak ada credit card ataupun yang customer yang tak ada online banking sebenarnya. Sebab kalau sebagai contoh kalau ada debit card pun dia hanya akan spend berdasarkan berapa amount yang ada di dalam bank dia. Tapi kalau untuk customer yang menggunakan credit card ni, kadang-kadang, okay, to be honest, saya guna credit card. Ni pengalaman saya beli kat Lazada lah. Saya tak pernah check pun berapa balance available dalam saya punya card tu. So kadang-kadang kita tengok, murahnya, murahnya, diskaun, dan kita spend, tiba-tiba kita tengok, lah 300 lebih dah spend. It's okay, I have card, fine. I have card, swipe. Tapi istilah ni kita gunakan card untuk beli di website lah. So benda tu yang men-triggerkan dan saya dapati, saya tanya juga kepada customer, okay, why you use credit card? Why you use debit card? Why you use online banking? Why you use CDM ataupun traditional online transfer? Satu benda yang menarik, orang yang menggunakan credit card ni dia rasa selamat. Okay? So bila saya korek lagi, rupanya ada satu features di mana kalau ada fraud, anda beli tapi anda tak dapat produk tu ataupun berlakunya fraud transaction, anda boleh minta bank untuk return balik dan anda boleh dapat balik jumlah wang tu. So itu sangat-sangat menarik. Dan saya based on analytic pun, sebab kita boleh pasang Google Analytics dan juga Facebook Pixel, transaksi yang berlaku kita boleh go through sekali. Okay, customer ni bayar guna online banking, customer ni guna ni, customer ni guna ni. Apa jenis device dia guna, apa jenis ni, berapa lama dia spend time dekat kita punya catalog. Dan semua transaksi tu kita boleh tengok dan kita boleh monitor thanks to Google Analytics dan thanks to Facebook Pixel. Okay, so function yang lagi best, yang lagi seksi sekarang ni, yang sangat-sangat membantu terutamanya saya, online seller ni. Okay, kalau anda jual produk online sekarang, problem utamanya adalah anda tak dapat nak send barang guna posting. Itu problem utama sekarang ni. Okay? Contohlah kalau ada orang beli, contoh kuih raya saya, ataupun beli baju raya, saya jual baju raya juga. Saya nak send customer kat Kelantan tak boleh sekarang. Saya nak send kat Johor tak boleh. Saya nak send kat mana-mana luar daripada KL ni tak boleh. Tapi kalau di dalam KL ni saya boleh send lagi lah secara manual. Ataupun saya boleh guna Zepto dan sebagainya. So, benda ni sedikit sebanyak mengganggu lah, terutamanya bila post laju announce, last day untuk 18 hari bulan, untuk last postage, kalau item tu nak sampai sebelum hari raya. Okay, the problem is, kalau anda jual baju raya, anda nak item tu sampai sebelum hari raya. Sebab anda nak pakai masa hari raya. So, macam mana kalau kita nak jual, tapi kalau item tu sampai lepas raya? So benda ni bila saya figure okay lah, ada solution. Memang ada solutionnya, memang best gila. Dan ini advantage kepada anda yang ada di dalam KL terutamanya, di mana kita ada penggunaan same day delivery. Dan same day delivery ni option, contoh saya gunakan Zepto, saya gunakan Bungkus 8 ataupun Lalamove. Kita boleh gunakan di dalam business kita. Okay, that's the best part. Walaupun anda berniaga daripada rumah, okay, saya berniaga daripada bilik lagi tau. Daripada bilik, of course kita gunakan Facebook, kita gunakan Instagram sebagainya. Orang tak tahu pun kita berniaga daripada mana. Tapi courier ataupun rider ni akan datang ke rumah kita, collect the products dan hantar kepada customer. So we just seem like ada big e-commerce yang kita ada delivery system. Okay. So kalau anda jenis guna jual produk yang hantar kepada jauh, contoh menggunakan pos laju, kalau anda menggunakan DHL dan sebagainya, ada banyak provider.
kita ada lebih kurang 16 pilihan kurier yang anda boleh gunakan, yang anda boleh libatkan sekali. Okay, so dalam delivery system ni apa yang best sekali bila transaksi tu berlaku, anda approvekan terima bayaran, anda boleh tikkan, okay, apakah pilihan delivery system yang anda nak gunakan. That's the best part. Okay, so anda sama ada anda nak gunakan courier service, pos laju dan sebagainya, ataupun anda nak gunakan same day delivery atau khidmat rider saya panggil. Same day delivery ni adalah benda baru dan benda yang paling best berlaku dekat online business ni sebenarnya. Sebab anda tak terikat, anda boleh hantar bila-bila masa je. Contoh kalau saya pernah beli customer saya sendiri, tapi dia tak gunakan WhatsApp Commerce lah. Dia gunakan servis Lalamove dan juga Zepto ni. Dia jual kek. Of course kek kalau anda tak boleh send guna pos laju sebab dia akan rosak dan sebagainya. Tapi bila kita gunakan kaedah ada motor datang pick up kat dia dan terus hantar kepada customer. So benda ni sebenarnya sangat-sangat berbantu kepada bisnes-bisnes kecil ni. Okay? Kita boleh hantar dalam masa like 3 jam. Kita boleh hantar dalam masa 6 jam atau dalam masa sehari sebenarnya. So order kalau dapat the same day, kita kena set cut off lah. Okay? Kalau order sebelum pukul 12, kita boleh hantar pada hari yang sama. Kalau order selepas pukul 12 sampai pukul 6 atau whatever timing, sebab pembelian ni berlaku bil masa je. So anda boleh untuk hantar berdasarkan cut off pilihan anda sendiri. Dan the best part, kalau orang tanya, kalau hantar sampai Shah Alam, kalau hantar sampai Damansara, saya duduk di Melawati contoh, berapa pula nak kena bayar? Kita boleh charge delivery service ni di dalam kita punya produk tu. Okay, saya akan tunjukkan sebentar lagi. Okay, so 3 item tu, add to cart, payment gateway, delivery system, dan of course akhir session saya akan tunjukkan demo. Macam mana kalau anda nak try experience, macam mana nak beli dalam WhatsApp, first time dengar ni. Okay, so anda boleh aplikasikan benda ni, anda boleh try, dan kalau anda nak cuba untuk set up kedai anda sendiri pun boleh, tak ada masalah. Saya akan sharekan link tu dan anda boleh cuba, dan kalau ada apa-apa soalan anda boleh tanya saya di dalam ruangan Q&A. Okay, so basically itu intro kita lah. Panjang betul intro sampai setengah jam Okay, saya harap anda boleh follow saya sampai akhir session sebab kita ada few gift lah kita nak sharekan kepada anda. Hopefully anda yang siapa yang berniaga online seller ni, anda boleh benefit kan, anda dah boleh dapat benefit benda ni. Okay, alright, so let's start. Okay, so benda penting anda perlu ada WhatsApp for Business apps, anda perlu ada Facebook page, dan anda perlu ada Instagram page. Instagram page basically adalah Instagram biasa, cuma kita convert kepada for business. So Instagram ni dia akan linkkan dengan Facebook page, dia akan linkkan sekali dengan kita punya WhatsApp for Business. Tiga-tiga link sekali. Okay? Dan saya dapat info, even Mark Zuckerberg sendiri ada mention 2 hari lepas dalam sesi live dia. Integrasi ni akan lagi seksi, akan lagi best sebab dengan satu function baru iaitu function shop, which is kita dah ada function shop tu, tapi dia akan link sekaligus. Maknanya kita tak perlu share link di dalam kita punya page tu. Dia akan integrasikan sekali di dalam Facebook. Okay. Contoh kalau orang beli di dalam Instagram page, dia akan linkkan inventory di dalam tiga-tiga ni. That's the best part lah. Dan Facebook juga ada lebih banyak function, terutamanya kalau anda gunakan Facebook page, anda gunakan Instagram page atau anda gunakan WhatsApp for Business ni, di mana jika anda menjual melalui live, kita boleh gunakan pelbagai function lagi seperti katalog dan sebagainya. Mana anda live tu dah ada katalog bawah tu. Tapi saya cuba malam tadi untuk uploadkan di Instagram katalog mostly. Function tu hanya ada di US, so tak ada di Malaysia. Too bad. The best part, kita dah ada function tu. Okay? Kita dah ada function katalog, kita dah ada everything. So macam, wow, okay. Nak tunggu sementara tunggu Facebook lambat lagi, why not kita ada sendiri. That's the best part. Okay? So anda perlu ada tiga benda ni. Okay? Dan satu lagi yang saya nak sharekan, anda juga perlu ada satu produk anda tu at least kena ada gambar lah. Sebab kalau anda tak ada gambar, susah juga kita nak jual online ni.
Sebab customer tak boleh pegang, customer tak boleh rasa dan customer tak boleh feel benda tu. So kaedah kita menjual adalah melalui gambar atau video. Okay. So Facebook, yes, sebab banyak orang gunakan dia. Antara produk-produk Facebook adalah Facebook sendiri, WhatsApp, Messenger, Instagram. So 3 benda ni sangat-sangat ramai di Malaysia menggunakannya. Right? So ini adalah contoh Facebook yang saya sendiri gunakan, iaitu Facebook. Ini adalah WhatsApp for Business. Okay? So apa detail yang akan nampak, anda akan nampak business name, anda akan dapat contact number dan anda akan dapat business hour sebagainya lah. So kita boleh send alamat, kita boleh letakkan link email, kita boleh letakkan link website, kategori dan sebagainya lah. Okay, so apa kelebihan bila kita gunakan WhatsApp for Business ni? Kita boleh linkkan dengan nombor WhatsApp kita. So ada satu butang khas untuk WhatsApp anda terus kepada yang tadi. Okay, so dia akan terus contact kepada WhatsApp kita. That's the best part, right? Dan benda ni of course percuma, right? So anda perasan sini ada satu shop, saya tak dapat tunjuk, nanti saya tunjuk masa live nanti. Okay, next di Instagram juga. So kita boleh linkkan semua ni dan ada function-function ni. So seperti biasa anda boleh gunakan gambar, anda boleh gunakan sebagainya, live dan sebagainya. Alright. So poin-poin yang saya nak sharekan benda ni, walaupun tajuk saya adalah WhatsApp commerce, tapi benda ni memang related dengan tiga-tiga ni. So saya akan bercakap dalam angle penggunaan aplikasi ataupun apps di WhatsApp. Saya akan bercakap angle penggunaan Facebook page dan angle Instagram page. So tiga-tiga ni adalah berkait rapat dalam topik kita hari ini. So untung pada anda yang join sesi ni, anda dapat 3 platform sekaligus. Okay? Dan kalau untuk melibatkan Facebook Ads terutamanya ataupun Google AdWords, sesi ni saya tak cover lah, tapi saya boleh sharekan sedikit macam mana kaedah menggunakan remarketing dan gunakan tracking. Kita once traffic dah masuk tu, kita boleh gunakan untuk remarketing kita. Alright. Okay, so itu adalah topik kita untuk WhatsApp for Business lah, tapi itu belum start lagi sebenarnya. So saya akan sharekan 3 poin penting. Alright. So why not kita mulakan satu, right? So apa beza dia sangat, yang best sangat pasal WhatsApp for Business ni? Seperti yang anda boleh share, anda boleh lihat di screen dalam slide saya, di mana saya menggunakan WhatsApp for Business ni, kita boleh setting business atau business setting. Okay, sounds so wrong. Okay, so kaedah penggunaan menggunakan business setting ni sangat-sangat bantu terutamanya sebab kita boleh ada banyak lagi function yang sebelum ni kita tak boleh guna. Kalau kita guna WhatsApp biasa, kita tak dapat function tu. Tapi kalau kita convert atau kita download menggunakan apps WhatsApp for Business, kita boleh dapat function tu. Okay, apa function-function tu? Saya rasa ramai juga yang tak tahu kan. So saya nak sharekan dan saya nak anda follow saya, kita go through apa function-function yang ada. Ini adalah real case study, okay? Alright, of course first kali lebih banyak feature. Feature baru yang anda boleh gunakan untuk perniagaan anda. Seperti anda boleh set up business profile, anda boleh set up catalog, which is saya mention again and again. Dan anda boleh sharekan short link. Anda tak perlu nak buat link panjang-panjang, kita share short link kita saja. Dan kita boleh gunakan label untuk tahu customer ni customer baru ke, customer lama ke, customer return dan sebagainya. Dan of course kita boleh linkkan account kepada account Facebook kita ataupun kepada Instagram kita lah. Okay. And the best part, dia ada satu function untuk messaging tools ni, kita boleh, kalau contoh kita tak online atau kita tak sempat nak reply, so kita boleh setkan secara automatik Facebook WhatsApp boleh auto reply. Kita ada robot yang akan tolong reply kan. Okay. Ni terutamanya kalau, yalah kita tak adalah nak kata 24 jam ada phone kan. So kalau bila ada orang WhatsApp tu, adalah lebih bagus kalau kita reply cepat. So bagi mengurangkan time kita untuk reply satu-satu. Okay, to be honest, kalau anda selebih 100 inquiry, anda tak akan sempat nak reply. So we need someone, assistant atau robot tolong reply message ni. So at least dia tolong reply kan, ya saya, ya tuan, saya tengah busy ni, kejap lagi saya akan reply kan.
So customer akan dapat, wah bagus lah dia ni. Aku baru mesej sekejap, dia terus reply. Walaupun bukan kita reply lah, tapi of course kita kena reply. Okay. Paling penting di secret menggunakan WhatsApp ni, kita kena respon secepat mungkin. So kalau anda respon lambat, lambatlah anda dapat sale. Okay. Kita boleh set juga untuk greeting message dan of course quick reply lah. Right, second part. Of course kita boleh setkan kita punya info-info mengenai kedai kita. Kalau anda ada logo, anda masukkan logo. Kalau anda ada nombor telefon, of course lah WhatsApp kena pakai nombor telefon. So anda masukkan nombor telefon. So macam saya setkan bukan setiap hari saya buka. Sebab nak set jugalah business hour kan. Takkan orang nak mesej pukul 2-3 pagi pun nak reply. So itu masalah lah. So saya boleh setkan di dalam sini. Kalau orang dia nak tengok dia nak beli barang ke apa, kalau nak reply ke apa, hanya perlu tengok saya punya business hour. Saya start hari Isnin sampai hari Jumaat. So pukul 10 sampai pukul 4 cukup. Saya tak, malam-malam tu saya tak live secara fizikal ni saya tak ada live lah, tapi saya stay reply juga mengikut masa kita kan. So kita boleh masukkan info. Okay, kita masih masukkan alamat, kita boleh masukkan link website dan sebagainya. Alright. Fungsi auto reply macam saya mention tadi, anda boleh gunakan dan anda boleh dapat special assistant by WhatsApp tu sendiri. Alright. So sama je function dia. Alright. So saya ada mention tadi mengenai fungsi katalog. So ini adalah contoh di mana waktu saya jual, bulan puasa kita jual kurma. Okay. Alhamdulillah lah, hanya menggunakan WhatsApp ni saya boleh generate lebih kurang 250 kilo sale. Anda boleh kira sendirilah. Kita bukan cerita pasal sale, tapi macam mana benda ni bantu. Sebab saya hantar katalog, saya boleh setkan katalog. Okay, customer boleh tengok. Kalau dia nak beli harga 1 kilo macam ni harga. Kalau nak beli 2 kilo harga macam ni. Kalau nak beli 3 kilo harga macam ni. Kalau nak beli 500 kilo macam ni. So saya mengurangkan waktu untuk customer bertanya. Bila customer tengok, oh dia nak beli 1 kilo, dah ada dah harga apa, produk apa, detail apa, semua dah ada. Okay. So benda ni sangat-sangat bantu, terutamanya bila saya ada run campaign di Facebook. Kalau kita start main FB Ads ni, dan landing page ataupun sales jualan anda ni sangat-sangat bantu bila customer tengok, oh produk ni, dia boleh terus beli, masuk add to cart dan segalanya berlaku secara automatik. Alright. So fungsi katalog jualan ni lah yang di-mention again and again oleh Mark Zuckerberg. Bagaimana fungsi Facebook Shop tu, which is kita dah ada dah function ni. Cuma kita tak dapat tengok lah macam mana dia punya user interface dia, lagi gambar lagi besar ke macam mana kan. Tapi objektif dia adalah customer boleh tengok produk, customer boleh tengok harga produk, customer boleh order di dalam katalog tu. Itu adalah objektif utama tu. Okay. So we are one step ahead daripada apa yang Facebook buat. Okay. Untuk pengetahuan anda, fungsi ni di luar daripada Facebook punya aplikasi lah, tapi dia third party, tapi kita gunakan di dalam WhatsApp tu sendiri. Alright. Okay, so untuk topik yang pertama tadi, bagaimana yang kaedah menggunakan Facebook page dan Instagram tu lah. So now topik kita dan bagaimana, saya tertinggal tadi satu benda. Order management system. Yes, that's the best part. Order management system. Kenapa tak keluar ada slide sebelum ni? Okay, so itu akan saya ceritakan kejap lagi. Alright, so ini topiknya lah. Integrasi dengan Facebook page dengan Instagram page. Okay, so kalau anda boleh lihat sini, bila kita dah linkkan dengan Facebook page kita, dia akan link sekali. Kalau anda guna DP ataupun display foto tu, dia akan link sekali dengan foto anda. Sama ada anda upload di Facebook ke, anda upload di Instagram, dia akan link sekali. So sangat-sangat simple, anda tak perlu nak upload again. Dan of course dia ada satu tulis sini lah, your profile is sync with the Facebook page. So all the details semua lah sync sekali. Tapi apa yang lagi bestnya, kalau kita terutamanya online seller guna WhatsApp yang tradisional ni, kita selalu tak simpan database. Okay? Yes, memang customer kita adalah save nombor telefon ke apa, sebab kita share guna link ni, dia tak perlu nak guna tak perlu nak save nombor telefon tu kan. So
ada banyak isu lah, terutama bila kita tak simpan database ni, kita tak tahu customer siapa beli, berapa kali dia beli, apa dia beli, ataupun kalau nak follow up balik, customer mana yang beli tadi tu. So sangat-sangat benda ni take time lah and lots of hassle sebenarnya. So bila adanya satu kaedah untuk collect database ni, kita boleh collect. Macam saya collect nama, saya akan collect nombor telefon, saya akan collect email. Itu 3 benda penting dulu. Okay, sebab apa tiga-tiga ni? Sebab kalau anda collect nombor telefon, kita boleh synckan. Kalau anda guna Facebook Ads Manager, kita boleh gunakan nombor telefon ni as a preference. Okay? Sebab kita dah ada data, kita hanya nak iklan kita ataupun ni kalau yang pernah membeli, customer pernah membeli ataupun yang dia pernah bertanya tapi dia tak beli. Kita boleh buat satu kempen khas hanya target kepada nombor-nombor telefon ni saja. Okay? Sebab kalau anda online di Facebook atau Instagram, anda kena masukkan nombor telefon tu. So bila kita dah nombor telefon, kita boleh gunakan nombor telefon yang sama untuk buat iklan. Hanya dia akan jadi super targeted lah sebenarnya. Sebab ada certain orang dia online guna nombor telefon, ada certain orang dia online di Facebook maksud saja, menggunakan email. So kita boleh targetkan mengikut target niche anda masing-masing, ikut database anda. So ini memang dah ada dah sekali untuk collect database, dan anda akan ada sales page khas lah. Right? So saya akan sharekan sebentar lagi. Dan yang tadi saya mention, katalog aman dia, katalog ni. So anda boleh tengok perbezaan. Tadi yang pertama saya tunjuk tu, yang ni adalah di dalam WhatsApp itu sendiri. So gambar dia kecil, tak boleh nak pilih-pilih sangat apa kan. So ini adalah apa yang saya guna. So gambar lebih besar, ada detail, ada harga dan boleh pilih nak beli berapa. Nak beli 1, 2, 3, 10 dan sebagainya. Saya juga boleh setkan limit. Okey, contoh saya nak set customer boleh beli, saya ada stok 10. So saya set 9 cukup lah dulu. Pun saya boleh setkan. Okay, that's the best part. Terutama kalau anda jual makanan ke atau anda jual benda yang ada limit time dia tu. Limit inventory dia, sorry. Okay, saya dah boleh set lah. Nak jual baju hitam, baju putih dan sebagainya lah. Tapi ada function baru sebenarnya kita boleh set vibration tu. Berdasarkan size, berdasarkan kalau anda jual pakaian, berdasarkan size. Kalau anda jual yang melibatkan flavor, anda boleh letak mengikut flavor. Kalau anda melibatkan warna, anda boleh letakkan mengikut color tu. Right? Okay. So apa yang berlaku sebenarnya bila customer klik di dalam katalog ni, so flow dia customer akan wajib untuk send message, tapi ada option baru tak payah send message pun, bila akhir baru dia akan send message. So dia terus hantar kepada nombor kita atau nombor yang kita set lah. Macam saya set nombor, ada satu special nombor tu untuk terima order daripada customer. So automatic berlaku. So kita akan boleh tengok, customer nama siapa, ini adalah sales order bukannya confirmation beli lagi. So anda kena bezakan lah dua tu. So customer order dan dia belum bayar lagi. Okay. So kat sini kita tahu, customer tanya baju Melayu, customer nak warna biru satu, warna hitam satu, ada tak? So sama ada kita boleh check stok ke apa semua je lah. Tapi bila saya dah send dalam inventory ni, automatic dia akan deduct berdasarkan stok yang sedia ada. So kita terus dapat di dalam WhatsApp kita. That's the best part. Dan bila dah connect kepada WhatsApp kita tadi, secara automatik di dalam sistem sebenarnya generate dah order tu. So bila dah ada order, okay, dia order apa kita boleh tengok detail. Dia order baju Melayu warna biru navy. Dia order baju Melayu warna hitam, satu-satu. Ada dua. So kita dah letak harga, dah lengkap dengan harga dah. So kalau cuma kat sini belum masukkan untuk kalau anda hantar barang tu guna delivery, kita tak letak lagi sebab dia belum masukkan alamat lagi. Okay. So customer ni kena masukkan alamat. Barulah dia boleh tengok, harga ni dah termasuk sekali, harga ni termasuk sekali. Everything kita pre-set up. Dan kelebihan kalau anda gunakan untuk delivery system ni, macam saya gunakan option sama ada Z2 ataupun gunakan Easy Parcel ataupun untuk delivery sendiri, saya boleh pilih untuk delivery apa. That's the best part. Ataupun customer ni kalau
saya nak paling murah sekali. Okey, boleh, tak ada masalah. Kita pilihlah pos laju ke apa, tapi lamalah sikit sampai. Oh, saya nak, kalau boleh saya nak baju raya ni sampai sebelum pagi raya. Saya nak hari ni juga. Okey, first of course kita check alamat lah. Oh, alamat dia dekat, macam saya duduk Melawati, alamat dia Siti Wangsa. Okey, boleh, tak ada masalah. Tapi kena ada bayaran sikit lah sebab kita hantar same day delivery. Dia bukan macam yang lain-lain ataupun bergantung pada promosi anda lah. Kalau anda buat promosi free delivery, then it's different game lah. Okey, customer sanggup bayar. Okey, ini kos dia dah ada termasuk sekali dan bayar sekaligus. So anda dah dapat payment tu termasuk dengan delivery, dah termasuk dengan produk tu. So tak ada lagi istilah COD. Kita mudahkan customer dan customer mudah untuk terima produk kita. Okey. Alright, so macam saya cakap tadi, customer bila dia nak masukkan alamat, of course lah kalau dia kita nak send produk, kita kena minta alamat. So kita minta, of course, first kali dia kena masukkan postcode dia. So bila dia masukkan postcode, secara automatik sistem ni akan trigger macam mana kaedah penggunaan sama ada guna parcel dan sebagainya lah. Ini kita pre-setting awal-awal dulu. Tapi look and feel saya tunjukkan anda, ni adalah apa yang anda akan nampak bila anda nak beli produk. So contoh macam yang ni saya setting guna hantar pos laju. Yes, betul. Sekarang tak boleh guna pos laju. Actually boleh. Cuma anda takkan dapat baju raya pada sebelum raya. Itu je problem dia. So item akan mula dihantar selepas 1 Jun. Kalau anda nak murah, ya boleh gunakan juga. Actually tak murah juga. Sebab RM9.10. RM9 lebih. Dan ya, of course pos laju ada isu lah. Kalau celebration ke, kalau Chinese New Year, even mana-mana celebration pun memang akan start banyak sebab lambakan orang banyak order online. Tapi saya ada case study yang menarik di mana customer saya di Kedah, customer saya di Kelantan, customer saya di luar daripada KL lah mostly, item sampai dalam 3 hari. Problemnya adalah customer yang di Shah Alam, di Damansara, di Putrajaya, item sampai kadang-kadang 2 minggu tak sampai lagi. So apa yang saya boleh simpulkan, kalau anda berada di luar kawasan yang padat, kebarangkalian anda untuk dapat produk anda lebih cepat menggunakan postage ataupun courier ni. Tapi kalau anda berada di kawasan yang padat, kebarangkalian anda untuk dapat produk tu adalah lebih lama lah. Itu yang saya boleh justifikan benda tu lah. Okay, so the best part, kita tak payah nak susah-susah, semuanya masuk dalam sistem dan sistem tu akan pilih lah. Oh, kaedah menggunakan pos laju. Macam yang ni sebenarnya saya set up, saya tak perlu link dengan pos laju pun. Tapi bila saya set up dengan Easy Parcel ni, memang dah ada automatic pilihan yang paling murah. Macam saya sekarang ni, saya set yang mana yang paling murah, dia akan keluar dulu. Okay, so yang paling murah of course lah pos laju lah. Ataupun saya set secara manual hanya pos laju saja. Sebab kalau anda gunakan courier-courier lain, ada certain courier dia tak masuk ke dalam. Dan that's a few problem lah. Banyak je courier lain yang ada, tapi saya lebih mesra dengan pos laju sebab senang. Dan antara advantage yang saya gunakan Easy Parcel ni, terutamanya bila masa PKP, saya ingat lagi first PKP dengan second PKP MCO saya tak boleh nak keluar. Okay? Bila kita tak boleh nak keluar rumah, boleh keluar tapi sebab kita guna online business, kita kena buat surat je. Tapi problemnya, kita nak pergi ke pos laju tu ada limitation time. Dia hanya buka daripada pukul 10 sampai pukul 3 kalau saya lihat. So dalam masa tu, dan orang yang datang pun, orang-orang online seller ni yang datang, sangat ramai yang bawa sekali 2 karung, 3 karung, 1 kontainer pun ada, banyak gila. So dengan limit time tu, kita kena tunggu sana, kena beratur dengan social distance, dengan risiko nak kena COVID sebagainya. It's so not worth it untuk keluar di rumah. Sebab kata PM, stay home. Jangan keluar, duduk rumah. So saya mengikut apa yang PM cakap. So kita gunakan Easy Parcel ni. Van pos laju datang ke rumah saya untuk pick up item tu. Walaupun saya jual 1 pun, saya jual 10 ke, saya jual 100 ke, saya jual 200 pun, diorang akan datang pick up. Okay? That's the best part. Dan kita tak perlulah nak guna kaedah lama, traditional. Waktu saya ingat lagi, waktu saya starting bisnes online ni pos laju datang kena ambil borang kan. Kena tulis satu.
So dia sangat-sangat menyusahkan dan sangat sebenarnya cram. Kalau anda ada 100 customer okey lagi. Kalau anda ada 500 customer, bayangkan. Nak tulis tu satu hal pula. So apa advantage dia? Kita gunakan sistem delivery provided by Easy Parcel lah terutamanya. Dia membantu untuk saya generate tracking code ataupun parcel slip tu. Saya hanya perlu print sahaja. Saya print, tepek ke, stapler ke, letak plastik ke, tak kisahlah anda nak seal macam mana pun, tapi yang kena nampaklah kod tu. So saya bagi dia tik 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 settle. Tak perlu dah nak pergi nak tulis, tak perlu nak wasting time. Saya rindu benda tu tapi kalau boleh saya tak nak buat lah. Okay. So dengan delivery provider ni, dia mudahkan kita, dia datang pick up. Pos laju so far dia datang, dia pick up. Cuma minggu yang masa PKP 2 tu agak strict, 4 hari dia tak datang. Saya pun dah risau, hari-hari kita ada sale, hari-hari ada sale. Bila ada sale, kita proses terus tau. Kita proses, kita seal produk, kita buat packaging semua, bagi cantik lah. Okay, dengan bubble apa semua. Tapi problemnya bila tak pick up, dia akan jadi lagi banyak. Dan setiap kali delay tu, dia akan customer akan, itulah, walaupun kita bagi tahu 14 hari bekerja, item akan sampai. Tapi kalau item tu sampai lebih awal, adalah lebih bagus sebenarnya. Okay, kalau case ni, customer dah tahu lah, 5 hari waktu, 5 hari bekerja. Of course, dia expect 5 hari lagi akan sampai. Tapi masa PKP tu memang sangat haywire lah sebab item sampai lambat, item proses lambat dan kita sangkut di delivery lah provider sebenarnya. Tapi at least saya tak perlu keluar rumah, diorang datang ambil produk dan diorang tolong hantarkan. That's the best part. Yes, saya tak perlu ada minimum MOQ atau minimum unit. Order 1 pun dia datang. Order 4 pun dia datang. Order 10 pun dia datang pick up. That's the best part. So, who said business tak payah tapi kena keluar rumah? Saya tak payah. Saya tak perlu pergi pos laju pun. That's the best part. Alright. So, the next one adalah, macam saya cakap tadi, kita ada charge harga delivery tu dan dia dah termasuk di dalam kita punya order tu. Okay. So anda boleh tengok harga produk tu 380. Saya tak tulis teks, so tak adalah. So dia ada satu function sini, delivery charge RM9 10 sen yang pos laju tadi tu. So dia akan jadi 389.10 sen. Okay. So kat sini tak ada lagi sebab actually customer boleh masukkan diskaun kalau ada kita buat promosi lah, free delivery ke ataupun promosi hari raya ke atau macam-macam, kita boleh masukkan kupon kod tu. Okay. Kat sini, kat slide ni tak ada lagi. So, customer boleh tahu, dah ada harga detail lah, ada delivery fee, dah ada apa semua. All this ada record di dalam sistem kita. That's the best part. Yes, wow, best gila. Tapi customer of course lah, customer akan bertanya, kenapa kena charge delivery atau sebagainya. Itu bergantung kepada kaedah marketing anda. Kalau anda dah absorb sekali dengan cost delivery tu, then tak perlu letak lah cost delivery tu, itu saja. So ada function tu lah sebenarnya. Right? So the next one of course paling best sekali sebab kita berniaga online. Okay, so berniaga online ni buatlah benda 100% automatic kan. Tak nak lah nak kena CDM lah, nak kena benda-benda yang sangat remeh ni kan. So apa yang berlaku, bila customer masuk ke alamat yang tadi tu, dia kena klik dekat sini, dekat Pay Now ni. So untuk pay now ni untuk kaedah pembayaran lah. So bila dia klik sini, apa yang berlaku, kita akan generate kepada satu untuk customer pilih lah. Kalau anda hanya nak set hanya online banking saja, so set kepada online banking saja. So kalau anda nak set kepada kaedah cash on delivery atau ke COD, so anda boleh set juga COD. Itu berdasarkan pilihan kita. Dan customer, of course lah, dia akan kena ikut lah. Okay, kalau bank transfer, kena transfer online lah. Kalau anda nak offer kepada cash on delivery, so cash delivery lah. Tapi kalau di online, of course lah, kita nak everything on site. So, dia terus bayar, settle. So, saya pilih untuk online banking. Tak ada. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan. Alright. So, ini adalah apa yang berlaku. Anda lihat sendiri di dalam phone saya. Tak adalah yang kata-kata nak message ke nak call sekarang sebab saya tengah live sekarang ni. Okay,
So ini yang berlaku di dalam phone saya. So bila kita send link tu, link ni di atas ni, actually bila kita buat live ke, kalau anda jual di live, kalau anda jual di sama ada IG ke Facebook, anda akan pinkan link ni untuk pembelian. So bila link kan, of course customer akan dapatlah link ni, dan bila dia klik, ini apa yang customer akan nampak. Okay, ni dia. So kalau customer nampak, dia akan of course lah kena isikan nama, dia akan kena isikan nombor telefon, dia kena isikan email. Right? Kalau saya laju sangat, tolong komen dekat ruangan komen supaya saya boleh slowkan ke ataupun saya boleh ulang semula. By the way, saya tak nampak apa yang anda komen. So kalau ada komen, tolong komen di ruangan komen. Kalau ada sound problem ke atau anda tak nampak slide saya. Alright. So kalau tengok kat sini, saya ada lebih kurang 16 SKU. Okay, ni baju raya of course lah, hari raya. So anda boleh beli lagi, still ada stock so far. So customer boleh pilih lah dia nak beli berdasarkan warna ke apalah. Okay. So dia nak warna apa? Biru turquoise ke biru apa ke. Ni bukan saya promosi suruh beli tau. Tapi apa yang saya gunakan. Okay. So contoh customer nak beli, okay, maybe fashion warna merah. Saya suka warna. Tahun ni nak beli warna, saya suka warna grey. Ada tak grey? Grey ada stock lagi tak? Yes, ada. So saya nak beli baju Melayu satin. Contoh. Okay, so bila saya nak pilih, 189. Memang agak mahal lah. Tapi sebenarnya promosi saya boleh buat. So saya size S, saya nak beli size S. Tada! Alright, so dah settle. So apa yang berlaku bila saya klik kepada bayar. Oh sorry, saya tak masukkan lagi detail. Oh, okay, ni guna phone. Sekejap ya. Alright, of course lah kena masukkan nombor sendiri lah. Sebab kalau tak dapat WhatsApp tu. Okay, dan kita masukkan email. Okay, kita masukkan email. Ni email saya. Alright, so terus ke bayar. Okay, so secara automatik apa yang saya akan nampak order form lah. So saya akan nampak of course alamat, detail yang saya masukkan, berapa saya beli dan sebagainya. Ni yang saya nak share kat anda tadi. Tadi ada pilihan kupon kan. So saya boleh setkan kupon lah. Kalau sesiapa yang nak diskaun ke apa atau kita buat promosi, kita boleh masukkan. Alright, so actually benda ni belum perfect lagi sebab saya kena masukkan alamat sebenarnya untuk delivery tu. So kita check. I think I need wifi lah. Alright. So seperti mana yang saya tunjuk dalam slide tadi, saya kena masukkanlah saya punya postcode. Sebab apa kena masukkan postcode ni? Sebab kalau kita nak hantar guna post ke mana-mana, kadang-kadang customer ni dia tak send full alamat. So tu masalah tu. Tapi bila kita masukkan postcode, kita dah dapat a few detail lah. Dah dapat dah negeri mana, kaedah mana, negara mana ke apa. So saya hanya masukkan, dah ada auto ni, lagi bagus. Alamak. Ini lah. Okay. Alright. So yang ni saya gunakan kaedah delivery same day delivery. So dah ada dah. Dia tulis terus, okay, untuk harga charge delivery adalah RM10.65 69 sen. So harga delivery ni adalah kita boleh setkan kalau nak murah sikit guna courier, dan kita boleh pilih option easy parcel. Yang ni saya pilih option Zepto disebabkan pos laju dah tak boleh guna sekarang, saya gunakan Zepto. Ataupun kita boleh setkan menggunakan kaedah kita send sendiri manual delivery. So kita boleh set preset lah.
So dalam kes ni, saya gunakan kaedah Zepto untuk penghantaran produk. Okay, so secara automatik, bila dah masuk ke alamat, so dia akan terus charge. Delivery charge adalah RM10.69. So contohlah macam kalau saya nak free delivery, saya buat campaign kan. Saya ada kupon, tak tahu boleh guna lagi ke tak. Okay. Tada! Kupon saya ni, anda masukkan kupon ni, anda boleh dapat free shipping. So anda boleh tengok kat sini, harga RM10.69 tu dah di-wavekan dah. Okay? Tapi dengan syarat kena masukkan kod kupon tu. That's the best part. That's most sexy ever. Bila kita boleh offer promotion free delivery, bermaksud saya tanggung kos delivery tu sendiri. Okay? Ini boleh lah. Time-time sekarang memang customer sangat nak sangat benda ni. Kalau RM10 okey lagi lah. Kalau sampai RM20, sampai Shah Alam, sampai Putrajaya tu memang agak jauh lah. Okay. So kalau nak customer ni kita sebagai customer lah. So nak beli lain-lain produk lagi pun boleh, ataupun customer nak terus bayar pun boleh. Alright. So payment method macam sekarang ni saya ada dua option lah, sama ada guna online banking direct FPX ataupun gunakan kaedah manual bank transfer. Yang mana dia nak kena pergi CDM dan sebagainya. Saya bagi option ni lagi lah so far sebab ada respon, ada yang tak reti online banking, tu masalahnya. So ini contoh macam mana kalau anda guna online banking, anda hanya klik pada online banking ataupun FPX, anda pilihlah bank apa. Okay, so sampai ke bank ni, saya tunjuk sikit lah. So dia akan terus buka kepada kita punya bank provider lah. Alright. Sampai sini lah. Saya rasa sini dah tak perlu tengok dah kot. Kan? Alright. So itu sedikit sebanyaklah demo yang saya boleh tunjukkan macam mana customer nampak anda punya, bukan anda punya, basically customer nampak apa yang customer nak beli barang tu macam mana. Alright. Okay. So sedikit sebanyak itu adalah demo kita pada hari ini. Okay. By the way, kita baru topik yang kedua, kita tak habis lagi sebab itu macam mana customer nak beli. Tapi saya nak tanya jugalah, ada ke yang nak experience, nak try, macam mana nak beli ya? Guna website ni nak experience dulu. Ada tak yang nak experience? Okay, so basically saya nak tunjukkan anda dan saya nak anda experience juga, anda boleh beli di online. Saya nak anda experience je, tapi kalau ada sesiapa nak beli betul, beli je lah kan, tak ada masalah pun. So ini adalah link dia, bit.ly/promoraya1, ataupun anda just scan saja link ni, anda boleh try experience macam mana cara nak beli menggunakan WhatsApp. Alright, so kepada siapa ni, siapa-siapa yang nak try, okay, anda boleh tengok lah. Dia sama saja macam yang saya sharekan tadi. So anda boleh lihat lebih lanjut macam mana. Okay. Alright. So ini adalah link dia. Okay, now sekarang ni kita akan move kepada sesi yang seterusnya. So apa yang akan anda nampak dan macam mana kita nak start setup ataupun nak proses order ke ataupun macam mana lah. Right? Okay, sorry. Anda boleh lihat sini, saya akan sharekan. Okay, bagi mereka yang baru join, okay, kita dalam sesi WhatsApp for Business. So, macam mana nak transfer ni? So, saya kena stop saya punya slide ni dan tukar kepada browser lain. Alright. So, ini adalah apa yang akan anda nampak cari daripada back-end-nya lah. Okay. So, kat sini ada banyak function. Contohnya macam mana jika anda gunakan okay.
Contoh kalau dari segi customer ini agak PNC sikit lah sebab semua database ni okay, anda boleh tengok sini apa order dia, okay, nak tengok receipt dia, okay, contoh receipt, pembayaran apa semua, detail apa, alamat, macam mana kaedah penghantaran dan sebagainya. So one of the things yang saya nak share kat sini untuk setiap order, okay, kat sini sebenarnya. So contoh once kita dah receive order, kita dah proses order sebagainya, kita boleh update di dalam sistem. Yang ni menggunakan PC lah. Tapi boleh je online guna phone pun, tak ada masalah. Okay, this is separate entity daripada WhatsApp tu sendiri. Tapi dalam sistem ni anda hanya perlu tik-tik saja. Okay, contoh kalau kita dah hantar barang, kita hantar barang lah. Yang saya mention tadi, kalau ada yang menggunakan service rider sendiri, okay, contoh, kita boleh setkan, okay, kalau kita yang hantar sendiri, kita klik send detail. Itu saja. So apa yang bestnya, bila kita send detail ni, secara automatik kita akan send kepada WhatsApp nombor kita punya rider sendiri tu. Kalau kita send diri sendiri, so kita boleh send kepada diri sendiri lah. Okay. So kita boleh tetapkan kaedah penghantaran apa yang customer nak hantar. That's the best part. Okay, kita nak ada tak customer yang guna tape tu? Setakat ni semua banyak kaedah hantar sendiri. Alright, ni contoh. Ni contoh kalau kaedah menggunakan easy parcel ni, di mana customer nak hantar guna post lah contoh sebab yang ni kita dah hantar barang. So kita boleh setkan lah, okay, berapa bulan kita nak send. Oh, ini guna post laju. Memandangkan post laju dah tutup order untuk sekarang, kalau saya hantar pun sampai lepas raya, so tak baloi juga saya hantar sekarang pun, kan? So saya boleh terus klik, okay, contoh saya nak hantar, contohlah 22 bulan, ship parcel. Okay, sebab sekarang ni memang collection date tu problem sikit lah. So contoh 1 hari bulan, terus akan hantar kepada, saya panggil kepada provider lah, easy parcel tu. So once kita masuk kepada easy parcel tu, dia akan generate lah, kita kena proses order, masuk ke alamat sebagainya, klik badan bayar untuk postage tu, dan terus generate kepada tracking number. Yang ni yang kita akan update kepada customer. Customer, you punya order kita dah proses dan ini tracking number kalau you nak track order untuk dan sebagainya lah. So this is the best part sebab kita ada update terus kepada customer. Everything on system, everything automatic, dia tak so called automatic lah sebab anda tak perlu nak pergi post laju, tulis form baru dapat tracking order. Tak payah. Sekarang ni anda dah dapat tracking order, anda dah dapat form, anda tinggal nak hantar barang sahaja. The best part, post laju akan datang kepada anda untuk ambil barang dan hantar kepada customer. Tapi bukan untuk musim sekarang lah sebab sekarang ni problem post laju dah start tutup daripada 18 hari bulan hari tu. Okay, so this is solution macam mana anda nak buat bisnes masa musim MCO. Tada! Okay, sorry for that, so excited. Okay, so kalau anda ada tracking number, anda just update kat sini saja. Itu saja. So unless kalau anda gunakan service rider dan anda hanya perlu klik lah. Contoh saya guna punya post, itu saya sendirilah. So saya hanya perlu send detail. Dia akan send detail lebih kurang macam ni lah. Which is saya tak gunakan WhatsApp di sini. Alright, so itu sahaja untuk demo. Apa yang kita boleh buat lagi, contoh saya boleh setkan kupon. Ini contoh kupon-kupon ada. Kita boleh setkan minimum order, berapa order, ataupun kita nak buat campaign promo yang contoh dia beli atas RM10, masukkan kupon ni, dia dapat free shipping. Ataupun ini yang tak saya gunakan lah, masukkan kupon ni, dapat free shipping. Ini contoh anda boleh gunakan lah. Okay. Dan untuk katalog yang saya mention tadi, kita boleh masukkan gambar, nama produk, harga produk, berat dia berapa. Yang penting berat sebab kita menggunakan delivery, so memang dia akan minta berat produk tu lah. So contoh macam item ni melibatkan sizing delivery, sizing berbeza. So memandangkan harga dia adalah sama,
So tapi ia penting untuk kaedah inventory kita sebab kita kadang-kadang bila kita track inventory kita dalam maybe ada limited 10 size saja ataupun setiap size kita ada 3 je. So itu sedikit sebanyak mengganggu kepada kita lah. Tapi sekarang ni bila kita dah ada inventory sendiri, so dia memudahkan kita. Okay, kat sini size, okay, kita just update je lah. Dan tada, itu saja. Okay, so anda boleh look and feel lah nak buat kotak ke, nak buat macam mana ke. Okay, yang saya nak mention tadi, okay, dekat sini tadi, contoh kalau anda menggunakan manual delivery, so anda boleh setkan lah. Okay, contoh saya nak manual delivery, so saya charge berapa lah, ikutlah pada jarak anda. Saya charge contoh RM10, 12 lah, RM12, jauh sikit. So automatic akan ada delivery tu. Contoh kalau saya hantar sampai ke Ampang, saya akan charge lah. Ampang dekat dengan office, so it's almost free je lah. Kalau hantar ke Melawati ke Gombak ke, saya boleh charge mengikut kaedah charge saya sendiri. Cuma saya yang tadi tak keluar sebab saya tak tick. So saya fokus kepada Tab tu saja. So dia akan keluar option macam yang saya mention tadi lah. Ataupun kalau post laju dah start aktif balik, saya akan klik kepada easy parcel tadi lah. Dan macam tadi anda tengok, okay, kaedah bank transfer apa semua tu, kalau saya tak aktifkan, di dalam form dia akan tak keluar lah. So kita ada option lah kalau anda nak gunakan. Macam sekarang ni saya gunakan BPlease untuk menerima bayaran secara FPX. Kalau anda ada MolePay pun anda boleh gunakan lah. Okay, so kita akan bincangkan lagi detail benda ni di dalam kelas kita. Kelas physical, kelas online kita, tapi yang ni lebih detail lah. Okay, satu sebenarnya yang saya nak sharekan di mana saya mention tadi, kita boleh setkan di account Google Analytics dan juga Facebook Pixel ni. Okay, kenapa benda ni penting? Sebab Analytics ni adalah untuk kita tahu behavior customer kita. Customer kita ni daripada mana? Kita boleh tahu dari segi negeri mana, device apa dia guna, time pukul berapa dia beli dan ada detail-detail lain lagi. Kita boleh dapatkan secara detail. That's the best part. Okay, so Facebook Pixel of course lah diperlukan sebab kita nak track demand ataupun behavior customer kita ni, interest dia apa, daripada mana dia tahu dia dapat daripada iklan ke, ataupun dia jumpa di group ke, ataupun kita nampak daripada Facebook page ke, ataupun daripada mana-mana. So dia bergantung kepada anda sendiri. Alright, so there's a few things yang saya nak sharekan. Ini the best part lah. Dan ini bagi anda yang dah ada website, contoh di Shopee ataupun di Shopify ataupun di WooCommerce. So kita boleh linkkan inventory ni ataupun order kita ni sekali dengan website kita lah. Ni untuk next option kalau anda nak ada website sendiri, so kita boleh linkkan. Saya gunakan WooCommerce untuk website saya. So integratekan sekali dengan WhatsApp for Business ni. That's the best part. Tada! Alright. So, the few things yang saya nak share, saya nak tanya, ada tak yang nak set up account ni ke, nak try dulu ke apa ke? Okay. So, ini contoh, saya ada agent saya juga. So, ini adalah contoh macam mana kita set up untuk edit kita punya, untuk edit kita punya produk. Kalau ada setiap kali produk masuk, kita hanya perlu masukkan lah. Dekat sini, link ini adalah link yang anda nampak sebenarnya. Siapa yang jual apa semua, macam mana dia nak nampak, dah list ke, kad ke dan sebagainya lah. So kita hanya perlu pilih produk apa yang customer nak nampak, itu saja. Sebab email tadi adalah option saya minta boleh masuk, boleh, tak nak masuk pun boleh, atau anda nak minta detail yang lain pun boleh. Dan kita boleh setkan dalam pelbagai bahasa. Setakat ni kita ada 4 pilihan bahasa yang kita boleh masukkan. Alright. Okay. Alright. So kita ada lebih kurang 11 suku dah. Okay. Saya ada 5 minit je lagi. Dan kalau ada sesiapa nak bertanya, boleh start bertanya lah. Okay. Dan apa lagi saya tunjuk?
Ni contoh Zepto. Ini contoh apa yang order yang datang tadi. So dekat sini dalam list sini customer boleh tengoklah. Option dia adalah free shipping. So kalau saya nak generate order, saya hanya perlu klik ship to this address, itu saja. Okay, wow, banyaknya nak kena order. Okay. So, okay, time dengan dia tadi kat sini. Tapi tak apa, kita set up kemudian lah. So ini option yang kalau guna Zepto. Zepto ni adalah option kalau same day delivery lah, which is sekarang sangat-sangat diperlukan. Okay, so kepada siapa-siapa yang nak, okay, ni detail dia. Okay, ni detail yang kita boleh tengok lah. Actually customer tak nampak apa benda ni, tapi kita boleh tengok semua detail ni. Alright. Okay, delivery. Ni kalau gunakan Easy Parcel. Sebab Easy Parcel kita boleh setkan dia punya berat apa semua produk tu. So set preset siap lah. Okay, sebab dia akan integratekan dengan dia punya delivery provider. Alright, so basically saya kembali kepada slide saya. Alright, so kepada sesiapa yang nak try, nak experience lebih lanjut, anda boleh klik kepada link ni. So boleh just try, it's free, try error. Kalau nak login dulu, nak set up macam mana, kalau anda ada soalan ke apa. Dan the best part untuk sekarang ni, kita ada kelas khas untuk anda nak belajar set up. Macam mana saya nak buat katalog saya, macam mana saya nak set up payment gateway, macam mana saya nak set up delivery system, nak buka account kat Easy Parcel, nak buka account kat sini, buka account sini. So banyak sebenarnya anda kena buka account, tapi jangan risau disebabkan kita ada sesi kelas-kelas ni, anda boleh belajar di dalam kelas. Everything online. Anda tak perlu keluar rumah, duduk di rumah saja. Okay? So apa yang anda boleh tengok, ni anda nak join lagi. Tapi untuk siapa yang nak join kelas nanti, anda boleh refer kepada pihak iTrain. Alright. So ini kepada siapa yang nak experience link ni, just snap ataupun klik link ni. Itu saja. Actually nak klik link tak boleh kan? Apa saya akan sharekan dalam ruangan komen nanti. Alright. So ada apa-apa soalan ke apa, boleh bertanya lebih lanjut lah. Kita dah ke akhir session. Saya harap line saya okey lah. No question. Alright. So apa-apa boleh talk di ruangan komen kemudian lah. Right. So please feel free, siapa yang nak bertanya boleh join untuk kelas masterclass kita. Alright. Itu saja daripada saya.